Okay, saya ulang balik apa yang saya sebut malam tadi berkenaan dengan kes Al-Kebudi dan kenapa dia boleh bebas. Dan 11 alasan yang dikemukakan oleh Peguam Negara untuk menggugurkan kes tersebut. Dan saya tak kata saya membela kes Zahid ni. Ini adalah apa yang diputuskan oleh Peguam Negara, oleh Badan Kehakiman, oleh pihak berwajib. Ini bukan saya. Yang kau bagi tembak aku ni kenapa? Oh, jadi kau setuju? Tak. Bukan malah saya baca dia punya judgement dia. Saya kata saya setuju. Kerana apa? Okey, tuan-tuan kita tengok. Baik. Pertama, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang Berhormat Datuk Colin Lawrence Sequeira yang telah membuat perintah dilepas tanpa dibebaskan terhadap kesemua 47 pertuduhan. Gambaran tindakan. Dalam keterangan bersumpah di dalam mahkamah, beliau, Zahid, mengatakan bahawa Tun Mahathir, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, telah memanggil Zahid dan memberi arahan dengan nada yang tegas kepada anak guam kami untuk membubarkan UMNO atau dia akan menerima sebarang akibat sekiranya arahan Mahathir tidak dipatuhi. So, pada waktu itu, lebih kurang pada bulan bila? Jun. Benda ini berlaku pada Jun 2018. Anak guam Zahid Hamidi enggan tunduk kepada ugutan Mahathir dan pada 2 Julai, Jun tadi dia dipanggil, bubarkan UMNO. 2 Julai dia telah dipanggil oleh SPRM. Dia tak nak. Terus dia dipanggil oleh SPRM dan disiasat. Kemudian pada 19 Oktober, dia terus didakwa. Jun dipanggil Mahathir, bubar UMNO. Dia kata tak nak. Sekarang ini kita tengok. Pada Mei 2018, kita menang. Jun, Mahathir jadi Perdana Menteri Mei. Jun dia panggil Zahid minta dibubarkan UMNO. Julai dia tak nak. Julai dia kena siasat SPRM. Oktober dia kena dakwa. Daripada tarikh dia dipanggil tu sehinggalah Oktober dia didakwa, hanya 4 bulan saja mereka mengambil masa nak dakwa dia. Kes sekompleks apa orang kata, penyalahgunaan kuasa ni bukan semudah itu kalau kita nak jatuhkan hukum. Bukan semudah itu. Kalau kita tengok kes Muhyiddin Yassin sekalipun mengambil masa, itu pun tuan-tuan, itu pun defektif dia punya charges. Cacat dia punya pertuduhan tu. Surat SPRM kepada AGC. Akhirnya kenapa? Okay. Ni kena nak cerita ni. Kenapa pendakwa raya mengatakan bahawa kena jatuhkan kes ini? Nak salahkan 100% pendakwa raya pun tak boleh. Nak salahkan 100% pendakwa raya pun tak boleh, tuan-tuan. Kenapa? Sebab ada satu surat telah dihantar oleh SPRM kepada AGC. AGC ni apa? Peguam Negara lah. AG Chambers. Okay? AG. Okay. Pada bila? 20 Februari. SPRM menyatakan, SPRM berpendapat bahawa penting untuk siasatan lanjut dibuat agar kes pendakwaan lebih kukuh dan SPRM sudah pun mula mendapatkan petunjuk dan bukti-bukti baharu. Petunjuk dan bukti-bukti baharu. Siasatan yang lebih menyeluruh adalah amat penting agar pasukan penyiasat dan pihak pendakwaan tidak dikecam oleh orang awam dan dituduh melakukan pendakwaan terpilih, selective prosecution. Terutama selepas kes baru-baru ini terhadap Tan Sri Shahir Samad, di mana pegawai penyiasat telah mengaku di mahkamah semasa disoal balas sewaktu perbicaraan bahawa pertuduhan telah dikemukakan sebelum siasatan lengkap sebagaimana yang telah berlaku dalam tindakan mahkamah tersebut. Dalam kes Tan Sri Shahir, dia adalah dituduh sebelum siasatan lengkap. Siasatan yang tidak lengkap ini telah menyebabkan reputasi SPRM selaku pasukan penyiasat dan Jabatan Penerangan Negara selaku pasukan pendakwaan tercemar di mata masyarakat. Demi menjaga nama baik dan reputasi kedua-dua agensi, wujud keperluan untuk proses merekodkan beberapa keterangan daripada saksi-saksi dan mengumpulkan lagi bukti-bukti bagi mengesahkan petunjuk-petunjuk yang SPRM perolehi sebelum ini dilakukan. Dan SPRM memberi jaminan kepada Peguam Negara bahawa akan dijalankan secara menyuruh tanpa rasa takut dan pilih kasih, no fear or favor, serta lebih objektif. Sehingga ke akar umbi, no stones will be left unturned akan dijalankan. No stones will be left. Okay? Dalam menjalankan siasatan tersebut. Bermaksud apa, tuan-tuan? Saya nak bercerita malam ni, isu berkenaan dengan pembebasan Zahid. 47 kes digugurkan sewaktu defense stage. Sewaktu pembelaan. Setengah-tengah pembelaan, tiba-tiba prosecutor maksudnya gugurkan kes.
gugurkan kes. So dalam pengguguran kes tersebut, prosecutor kata bahawa banyak evidence baru yang muncul yang perlukan siasatan, dakwaan-dakwaan baru yang akhirnya perlukan siasatan, di mana bila dia orang teliti dakwaan sebelum ini dan siasatan sebelum ini separuh masa. Semalam saya bawa video, saya komen pasal UKSB, kes Zahid yang sebelum ini yang dibebaskan pada zaman Perikatan Nasional Memerintah. Saya tak emosional, saya rasional melihat kes tersebut dan saya teliti satu persatu dan saya buat analisa kenapa dia dibebaskan dan akhirnya saya kata kenapa saya setuju dia dibebaskan pada PN memerintah. Saya tak pernah kata pada waktu itu kerana Zahid bersama dengan PN, UMNO bersama dengan PN, saya kata tengok inilah dia PN yang cuba nak menjatuhkan, membuang kes Zahid padahal dia bersalah. Saya tak kata macam tu. Malam ni saya akan share balik tahun 2022, 24 September, saya buat video tersebut. Saya analisa kenapa Zahid dibebaskan dan saya kata saya setuju. Dan saya kata kesilapannya pada pihak penyiasatan dan pihak pendakwa raya yang tidak teliti dalam mengemaskan kes tersebut sehingga Zahid boleh terlepas. Dan saya kata, tidak bermakna Zahid tak melakukan perkara tersebut. Tidak bermakna dia melakukan juga perkara tersebut. Evidence tak cukup nak membuktikan dia bersalah. Itu kes 2022. Masuk kes 2023, 47 pertuduhan, dia dilepas tanpa dibebaskan. Tiba-tiba orang bising. Yang kes 2022 dahulu, masa dia dilepas dan dibebaskan, kenapa pada masa itu tak ada orang PN bising? Tiba-tiba zaman sekarang ni ada orang bising. Pada masa itu kan dia bersama dengan Perikatan Nasional, tarik sokongan dia, kolaps kerajaan. Kenapa masa itu Perikatan Nasional tak bising, tiba-tiba sekarang bising? Sebenarnya kedua-dua kes ini berkaitan kerana kumpulan yang menyiasat itu kumpulan yang sama walaupun bukan orang yang sama. Kesimpulan daripada kes Zahid adalah SPRM, prosecutor tidak kemas dalam membuat siasatan dan merumuskan siasatan tersebut. Itu kesimpulan dia. Tapi dalam masa yang sama, zaman sekarang ini, Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan Madani ini telah membebaskan siapa? Muhyiddin Yassin. So, bab Muhyiddin Yassin, tak ada siapa buat komen, tuan-tuan. Tak ada siapa daripada Perikatan Nasional kata ini adalah kejam, ini ada konspirasi. Oh, tapi sebaliknya mereka bersorak. Ya, nampak sangat dia tidak bersalah. Padahal, kes yang Muhyiddin Yassin itu sebenarnya lagi teruk, lagi jelas pembuktian dia berbanding kes Zahid. Dan malam ini saya nak comparekan kedua-dua kes itu dan kenapa saya kata Muhyiddin Yassin kes dia akan kena sekali lagi dan kenapa kes Muhyiddin Yassin ni lebih jelas berbanding dengan kes Zahid. Dan saya akan ambil contoh terbaik daripada Datuk K. Dan ini merupakan kes Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. 4 tuduhan kedudukan guna suapan 232.5 juta. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Apa maksud dilepas dan dibebaskan is discharge amounting to acquittal. Dia tak boleh kena charge di atas pertuduhan yang sama lagi. Hari ini atas 4 pertuduhan. Kita tengok sementara itu apa yang berlaku pada Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan daripada 47 kes pertuduhan. Berbanding dengan kes Muhyiddin Yassin tadi, sebaliknya Ahmad Zahid dilepas tanpa dibebaskan. Kes Muhyiddin Yassin dilepas dan dibebaskan. Kedua-duanya berlaku pada zaman bila, tuan-tuan? Kedua-duanya pada zaman Pakatan Harapan Memerintah. Kedua-duanya berlaku pada zaman Pakatan Harapan Memerintah. Isunya adalah kenapa yang satu, yang mana lebih bagus is? Of course, dilepas dan dibebaskan itu lebih bagus, lebih tinggi. Dia discharge amounting to acquittal, DAA. Dilepas dan dibebas. Artinya, kalau selepas ini pembuktian baru dijumpai, dia tak boleh kena charge. Dilepas tanpa dibebas, itu kes Zahid. Kalau ada bukti baru, selepas ini dia boleh kena panggil dan kena charge balik. Berbandingkan Muhyiddin Yassin, tak boleh kena charge dah. Tapi boleh dirayu. Dan dalam rayuan tu saya kata, kesimpulan dia kena rayu juga discharge amounting to acquittal ni, lepas dibebas, kena minta supaya hakim kata tak, dilepas tanpa dibebas. Biasanya kalau ada kes yang defektif di dalam charges dia, cacat dalam pertuduhan, hakim akan menjatuhkan hukuman dilepas tanpa dibebas. Sebab nanti pendakwa raya boleh amend balik.
charges tersebut dan dakwa balik. Dan kesimpulan saya boleh kata, dia lepas 4, tapi dia ada lagi 3 pertuduhan, iaitu penggubalan wang haram. Yang tu dia takkan lepas. Dan tuan-tuan, lawyer bagi Muhyiddin Yassin dan lawyer bagi Zahid Hamidi orang yang sama, tepotek. Lawyer yang sama. Dia kata, Muhyiddin Yassin nanti yang 3 kes tu akan lepas. Tak. Dia tak akan lepas sebab dia charges dia berbeza. Isunya sekarang ini adalah isu charges, pertuduhan. Pertuduhan Muhyiddin Yassin tu tak lengkap berbanding dengan pertuduhan apa orang kata pada 4 pertuduhan berbanding dengan what do you call that, penggubalan wang haram yang lebih lengkap. Dan kalau tidak lengkap sekalipun, akhirnya dia boleh patah balik kepada DPP dan DPP boleh betulkan balik. Tak ada isu. Tak ada isu sebenarnya. Okay, so kita akan tengok. Saya ulang balik benda ni supaya tuan-tuan nampak apa yang saya nak bawa. Baik.